Masih lagi bersama kami dalam Nadi Sri Selamat Pagi Malaysia. Ada satu imbauan untuk anda semua saudara. YAPIN, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, menganjurkan iFest bermula pada hari ini 22 hingga 26 Januari nanti di Pusat Pameran Mid Valley. Ini merupakan Festival Pembangunan Ekonomi Islam 2009. Jadi boleh datang ramai saudara untuk mengetahui apa maklumat yang disediakan untuk pengunjung-pengunjung kita. Dan ketika ini saya nak membawa anda semua, wanita-wanita di luar sana, kita bercerita mengenai Anugerah Wanita Ikon 2008. Dan bersama saya, finalisnya cukup manis jelita pada pagi ini, Puan Farshila Imran dan juga Tengku Rozida, Tengku Zainul Abidin. Assalamualaikum, selamat datang. Assalamualaikum. Hari ini kita nak cerita mengenai wanita ikon, tapi mungkin sebelum tu kita nak tanya pendapat kalian mengenai wanita ikon itu sendiri. Silakan Puan. Okay. Pada saya, actually wanita ikon ni very subjective on the areas yang you betul-betul nak kata you ni icon on apalah. Mungkin dalam wanita ikon ni adalah mungkin dalam kejayaan ke apa-apa yang you rasa you want to see yourself as an icon. Tapi untuk wanita ikon ni, saya rasa itu adalah satu kejayaan yang kita mahu orang di luar sana merasakan bersama dan cuba bekerjasama untuk membina mereka. Ya, saya rasa seorang wanita ikon itu harus menjadi inspirasi kepada wanita-wanita lain. Dia perlu macam jadi superwoman lah juga, di mana rumah tangganya terjaga, kejayaan terjaga, anak-anaknya pun terjaga. Tapi masih prihatin kepada kehendak masyarakat bagaimana untuk membina masyarakat agar lebih baik. Kan? Okey, kata prihatin tu, kita melihat kepada keprihatinan wanita dan kesungguhan sebagai wanita. Tadi kita bercerita mengenai ibu tunggal. Jadi kalau kita tengok anda berdua, mungkin hari ini merupakan ikon kepada wanita yang menonton Selamat Pagi Malaysia kita kan. Dah menjadi ikon dah. Finalis ni kan. Jadi mungkin apa yang perlu ada dilakukan oleh seorang wanita, kekuatan wanita itu sendiri? Kalau pada saya, kekuatan rohani itu amat penting. Bukan setakat rohani, tapi kita mestilah sebagai wanita kan, kita ada IQ dan EQ kan. Saya rasa wanita tu mempunyai EQ yang berlebih lah, yang better daripada lelaki. Emotional orang kata kan. So sebagai wanita, saya rasa emotion tu amat penting tau untuk kita membentuk diri. Sama juga macam you cakap ibu-ibu tunggal kan. Saya rasa dia mempunyai emotion untuk membesarkan anak-anak mereka. Jadi saya rasa with that emotion they can work very hard to make sure that dia orang punya anak-anak survive, you know, and dia orang tak kira apa pun janji anak mereka selamat. Itu untuk ibu-ibu tunggal. Pada saya pula, saya rasa kita patut berjaga-jaga dengan label ibu tunggal lah. Tadi Sheila dengan saya memang berbincang kerana kadang-kadang cara penggunaan masyarakat atas label ibu tunggal tu macam satu kecacatan. Padahal ibu tunggal itu pada zaman ini, jika anda tu qualification you tinggi, berkerjaya, tak ada yang kurangnya kita kalau kita tunggal ke tidak, ibu tunggal atau tidak. Jadi wanita-wanita, kita janganlah gunakan itu sebagai batu penghalang atau untuk cari belas kasihan lah pada saya. Jadi satu inspirasi lah pula. Lagi satu kan saya ingin menekankan kat sini kan, separuh ibu tunggal, diorang buat satu kali, government is very good, you know, diorang ada macam-macam association menolong ibu tunggal, you know. Tetapi kadang-kadang kita, ibu-ibu tunggal tu dia buat satu kali atau pergi memohon bantuan ke dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun Baitulmal, sekali tak dapat, then they give up. Yes. Sebenarnya giving up kan shouldn't be in anybody's dictionary. You kena continue pergi. Tak dapat satu kali pergi, dua kali, tiga kali. Lama-lama orang orang kat kaunter kata kesian kakak ni selalu datang. Finally they will put effort tau to make sure you get it. So kalau you put effort, orang pun akan put effort. Is you know what goes around comes around. Mesti orang akan tolong. Itulah dia. Bila kita bercerita dengan wanita ikon ni, mereka ada semangat, ada power sendiri. Itu yang saya seronok ni. Jadi hari ni, tadi pun kita dah bercerita mengenai wanita sebagai perancang ekonomi keluarga. Ada yang kata wanita ni menteri keluarga dalam menteri kewangan bagi Finance Minister kekeluargaan ya. Jadi ada juga yang kata kalau wanita berkejaya ni tak ada masa sebenarnya nak mencatat apa yang nak beli kat supermarket. Selalunya kita pergi, kita melihat dan kita beli. Tapi ambil masa yang panjang, kemudian memboros dan sebagainya. Apa komen kalian? Pada saya macam memanglah kalau orang nak label kat saya memang macam tu. Saya sebagai ketua pengarah, ketua pegawai eksekutif syarikat saya, dan suami saya pula executive director. Kiranya dia number 2 tapi saya amat bernasib baik kerana suami saya, dia memang tahu saya memang suka to become inspirational pada orang lain. Jadi I like to be in the forefront
Tapi soal sebagai controlling atau tidak, saya rasa seorang wanita itu kita sepatutnya tahu tanggungjawab kita. Bila kita kat rumah, suami kita punya pakaian harus terjaga. Setakat nak pergi beli supermarket, kita kena plan. Masa memang tak ada, tapi kita mesti adakan masa. Jaga anak kita, jaga suami kita. Saya rasa itu tak jadi satu masalah lah. Sila. Jadi Puan Sheila memang setuju sangatlah. Pada saya tadi I'm very interested tau you cakap Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ni kalau you tahu tugas dia kena fikir macam mana, bukan setakat untuk menjaga ekonomi, dia kena fikir macam mana nak menjana ekonomi. Betul. So saya lebih suka kepada sifat disebabkan orang kata kita ada kerja, and then the interest of one cannot supersede the interest of many. Saya lebih suka kepada sifat menjana ekonomi. So saya akan menjana ekonomi dengan outsourcekan benda-benda yang saya buat. Jadi saya pun boleh menolong ramai orang. Umpamanya pergi ke kedai. Jadi saya tak pergilah, saya suruh sepupu saya yang dah pencen, you tolong pergi kedai, belikan barang untuk I. So you can make money, I pay you. Jadi pada you duduk rumah, you have nothing to do, you do that. Macam tu. So itu menjana ekonomi, and you can use your own time tu untuk membina orang lain. Macam saya ada 600 employee, untuk memikirkan macam mana saya kena membayar gaji hujung bulan tu. So saya rasa menjana ekonomi dan menjaga ekonomi memanglah kerja Menteri Keuangan. Wah, itu dia wanita ikon kita kalau bercakap memang nanti insya-Allah kita akan jumpa di Melaka lah ya. Sebab wanita ikon 2008 akan kita bawakan ke Melaka, sebab nanti hujung minggu Malaysia kita akan bersiaran di Dataran Pahlawan Melaka. Ya, Syuaimi, sukalah tu. Semoga berjaya ya, dan juga Fashila dalam Wanita Ikon 2008 ni. Pada 3-4 hari saja lagi kan. Jadi persiapan macam mana? Tak adalah sangat. Tapi yang penting kita maintain cantik. Wanita perlu kena Jadi semoga berjaya. Persiapan tu alhamdulillah, thank you to Jekyll sponsor, and thank you to Utusan Karya yang telah membawa kami menghadiri course macam mana nak jalan catwalk. Umur 40 ni kan, jalan pun tak balance. Macam mana nak duduk dengan cara yang betul. Macam nak duduk cara betul seperti hari ini. Ini cara perempuan duduk macam lelaki duduk lain. Okey, apa pun terima kasih kerana bersama Selamat Pagi Malaysia, dan semoga berjaya dalam Wanita Ikon 2008. Terima kasih, insyaAllah. Jadi Syah, Itulah dia sebenarnya, kalau nak berbual dengan wanita ikon ni, saya seronok sebenarnya nak ceritakan Boleh curi macam-macam ilmu, sebenarnya. Syah. Boleh curi ilmu. Betul. Itu yang saya nak curi sebenarnya.